Zombie Apocalypse. Salam sejahtera dan salam durian sekali lagi. Hari ini kita akan berkongsi tentang selingan tanaman dalam tanaman durian. Jadi bagi saya sendiri mempraktikkan selingannya menggunakan satu daripadanya matua ataupun Brazil longan. Kita tahu banyak selingan boleh ditanam dalam kebun durian juga. Ada orang tanam limau nipis, contohnya. Kita lihat di sini memang ada limau nipis. Kita tengok di sana ada limau nipis. Ataupun ada orang pakai limau kasturi, ada orang tanam jambu batu, dan ada orang tanam juga lain-lain sepertinya MD itu nanas. Bagi saya memilih untuk selingan dengan sedikit matua. Tujuannya ialah untuk saya memang suka makan sebab matua ni memang sedap, dan selingan matua ni juga sebenarnya harganya pun boleh tahan. Kalau di pasaran boleh jual dalam 15 hingga 20 ringgit sekilo. Jadi matua ni memang kelebihannya dia macam longan, dan kebaikan matua ni kita tak perlu sembuh apa-apa racun serangga perosak, sebab dia boleh dikatakan macam rambutan, kurang perosak dan juga kurang penyakit, dan dia selamat dan sihat dimakan. Jadi saya rasa ini antara faktor saya memilih untuk menanam. Dan biasanya kita boleh tanam matua ni di tepi jalan dengan antara kebun kita lah. Contohnya kebun saya ni tepi jalan, jadi saya tanam matua ni. Satu dapatnya kita dapat makan, dan juga kalau ada kawan-kawan datang kan, kita boleh belanja untuk cuba makan. Dan matua ni sebenarnya terbahagi kepada beberapa jenis. Setakat yang saya tahu, kita ada sebenarnya di tangan saya, contohnya di sini. Ada yang berwarna hijau, kulit membujur sedikit. Ataupun yang warna hitam, bulat. Dan satu lagi jenis saya pernah lihat di Sarawak dengan Sabah. Buah besar, dia macam sebesar buah limau madu, tetapi kulitnya agak lembut, yang setakat saya tahu. Tapi saya rasa matua ni mungkin ada lebih banyak jenis lagi. Tapi antara dua matua yang saya tanam ni, saya ada yang matua jenis yang bulat hitam dan juga yang hijau. Jadi rasanya juga berlainan. Contohnya kalau kita nak cuba tengok rasanya, yang hijau ni kita sebenarnya boleh picit saja. Dia sudah buka picitnya. Dan isinya kuning. Bijinya sederhana. Kalau nak makan dia memang sedap lah. Jadi saya cuba tunjukkan. Matua ni memang kalau makan memang sedap. Kuningnya. Isinya kuning. Jadi makan memang sedap. Seterusnya kita nak coba yang matua bulat ni pula. Kalau kita nak picit memang susah nak pecah, sebab kulitnya lebih keras. Jadi biasanya kalau kita nak makan matua ni mudah saja. Ambil 2 biji, saling mengetuk. Kalau kita ketuk macam ni kan, dia dah pecah. Ini tak pecah, dia tak kuat lah. Kita kena ketuk sikit. Okey. Dengan bunyi dah letak pecah, kita buka ni. Jadi yang ni dia isinya lebih kuning lagi daripada yang tadi. Yang matua ni isinya lebih kuning daripada yang hijau. Dia memang seperti kuning emas sedikit. Dan aromanya lebih pekat, dan dia lebih manis. Isinya lebih orang kata kental. Jadi makan tu memang sedap lah. Aroma dia memang dia ada sedikit macam longan, tapi longan tak sekental ni. Yang ni makan memang seronok. Jadi dalam tanam durian ni kita sebenarnya boleh masukkan tanaman selingan di tepi sempadan kebun, ataupun mungkin dalam kawasan kita tanam durian ni, kita boleh agakkan kawasan yang kecil, mungkin dalam suku ekar, tanam juga pelbagai jenis buah-buahan. Jadi walaupun tak ada musim durian, kita ada juga buah-buahan lain untuk menikmati lah. Contohnya juga saya sendiri terlibat dengan tanaman buah-buahan seperti jambu air,
jambu batu, limau nipis, limau kasturi, ciku, buah bidara ataupun kita panggil apple raup, nangka dan lain-lain lagi. Jadi antara ini perkongsian yang saya nak kongsikan di sini ialah salah satu yang saya rasa saya anggap ini sebagai satu daripada buah eksotik juga, untuk sebagai tarikan kepada kalau masa depan bila COVID ini habis, kalau kita nak memulakan agro pelancongan, antaranya satu daripada faktor yang sangat bagus. Kalau setakat lawak kebun durian sahaja, saya rasa itu agak terlampau monoton. Kalau boleh kita nak pelbagai supaya lawatan ke kebun ini dia memberi kita satu suasana yang lebih menarik, ialah kita ada pelbagai jenis buah-buahan untuk cuba. Contohnya dalam tu kita boleh tanam pokok kelapa pandan supaya bila dahaga kita dapat minum, dan juga pelbagai jenis buah-buahan. Maksudnya ada kalanya bila kita datang lawak kebun durian ni, kita ada pilihan lain ataupun buah-buahan lain untuk nikmati lah. Jadi ini antara selingan yang saya rasa satu yang bagus sekali lah kalau memilih untuk. Tetapi cuma pokok matua ni dia memang sangat cepat membesar. Kalau kita lihat di sini, kita buat cantasan. Jadi kena lakukan cantasan. Kalau tidak memang dia akan pergi sangat tinggi. Jadi cantasan tu perlu dilakukan kita perlu lakukan cantasan selalu lah. Kalau tidak memang pokok ni nanti kita nak kutip hasil pun susah lah. Jadi kebaikan ialah kita tak perlu meracun. Dia perosak dia sangat kurang, cuma perlukan pembajaan dengan cantasan sahaja. Jarak penanam matua kalau boleh sekurang-kurangnya 30 kaki, dan pokoknya boleh pergi sangat besar. Sebenarnya pertumbuhan lebih cepat daripada durian dan membesar dengan sangat cepat. Jadi kalau boleh kita nak menghadkan ketinggian dan juga dari segi lebarnya tu juga kita harus kekalkan supaya tidak mengganggu durian. Contohnya kebun saya di sini, kalau sudah bersentuhan durian saya akan cantas dahan yang dekat-dekat durian. Jadi kalau lihat tuan-tuan di sini, tuan-tuan pemerintah di sini dalam pokok durian saya memang bersebelahan dengan matua lah. Jadi kebaikan ialah matua ni memang setahun boleh berbuah dalam 2 hingga 3 kali. Okey, sebenarnya kita tahu juga matua ni ataupun Brazil longan ni adalah juga dalam jenis buah-buahan tempatan ataupun eksotik. Jadi makan buah-buahan ni memang sihat dan dia mempunyai pelbagai mineral dan juga vitamin yang sedia ada dalam buah-buahan. Jadi kalau boleh kita nak juga kalau matua ni sebenarnya juga bagi saya dia boleh dikeringkan. Kalau kita ambil keluarkan ekstrak dan keringkan, dia juga seperti longan yang kita beli kat pasaran yang dikeringkan, dan juga boleh digunakan untuk bancuhan sebagai teh. Dicampurkan dalam teh dan dicampurkan dalam daun teh dengan ini matua sekali bancuh. Dia ada kemanisan dan juga ada sedikit aroma yang wangi. Jadi saya rasa ini juga mungkin kita boleh perkenalkan satu daripadanya ialah sebagai teh bercita rasakan matua. Okey, dari segi asas kawalan perosak ni, matua sebenarnya dia tidak ada perosak dia dengan penyakit. Sebenarnya setakat ini memang lain daripada durian. Jadi nak tanam dia sebenarnya tidak mengganggu pokok durian kita. Contohnya kita tahu pokok durian mempunyai Phaidoptera, kita mempunyai Xylitl, kita mempunyai fruit borer dan lain-lain. Tetapi dalam matua kita dapati ialah dia setakat ni lalat buah tidak ada. Dari segi kalau kelawar pun dia tak makan sebab keras. Dari segi tupai pun saya jarang serang. So matua ni boleh katakan kalau kita tanam pun boleh dikatakan dalam kategori organik sebenarnya, sebab kita tidak buat sebarang penyemburan racun ataupun perosak. Jadi bagi saya matua ni sebenarnya satu buah-buahan yang mudah tanam lah. Dia seperti rambutan juga, tetapi rambutan kita dapati ialah dia mungkin bermusim setahun sekali. Dan saya dapati matua yang saya tanam ni setahun kadang-kadang saya dapat 3 musim. Jadi kelebihannya ialah matua ni buahnya saya rasa ada peluang untuk ekspor juga sebab dia tahan lama. Jadi saya rasa mungkin juga boleh dipasarkan ataupun diperkembangkan lagi satu lagi potensi buah-buahan. Walaupun kita di sini memang buat untuk selingan durian sahaja, tetapi bagi saya rasa mungkin juga boleh diperkembangkan sebagai satu lagi industri. Sebab kita boleh perkenalkan ini kita panggil longan Malaysia lah. Akan datang mungkin kita akan ambil ini sebagai longan Malaysia, jual kat China. Longan ini adalah bebas
racun perosak. Tak ikut lah. Jadi kalau matua ni sebenarnya kalau kita ada kawah ketinggian ya, sebenarnya tak tinggi ya, kita boleh ambil, tarik turun. Di sini kita dah boleh petik buah. Oh, dari sini kita petik buah lah. Buah dia sebenarnya kita boleh tarik petik buah. Dan kita boleh cuba sekali lagi lah. Picit ya, yang ni dia memang lembut. Kalau kita picit memang buka. Matua ni memang nampak kulit dia, isi dia. Memang kemanisan tinggi lah. Jadi kalau nak makan memang sedap lah. Jadi sesiapa yang berpeluang datang ke kebun saya, kalau musim ada buah, boleh makan bersama. Oh, dia punya meletup tu kan? Ya. Meletup itu yang mahal. Ini lebih sedap dari longan. Dan yang paling seronok ialah selamat, sehat dimakan, tanpa racun perosak. Organik lah. Organik. Kalau makan ni yang antara risiko lah. Susah nak berhenti. Memang sedap. Oke, ini adalah matua yang sudah matang masak, dan matua jenis ini ataupun Brazil longan masak pun dia warna kulit yang hijau, tetapi sedikit kekuningan dan dia bujur lah dengan dibanding dengan matua yang pula hitam. Jadi kalau yang tak pernah cuba, boleh sila cuba lah. Kalau ada rezeki lah, datang kebun saya boleh cuba. Tapi musim dah sudah masuk penghujung lah. Jadi mungkin kita boleh cuba untuk musim depan, siapa yang kelawat ke kebun saya durian di Sungai Kelau ni, boleh sila datang cuba rasa-rasa buah matua.